الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن نصره ووالاه وبعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بخير. Terima kasih pada pimpinan majlis yang dimuliakan Tuan Imam, pengurusi dan seluruh jawatan kuasa surau Al-Falah, para asatizatul kiram, ahbabuna fillah, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dapat rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kerana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah dan juga inayah daripada Allah Subhanahu wa taala, maka pada malam ini kita dikumpulkan untuk kita sama-sama duduk dalam satu majlis yang nak berbicara berkenaan dengan kepentingan dalam kita mempelajari ilmu tauhid. Dalam matan Safwatuz Zubad, Ibnu Ruslan dalam kitabnya Safwatuz Zubad menyebutkan awwalu wajibun 'alal insani ma'rifatul ilaha bistiqani wa nutqu bisyahadataini i'tubirah li sihhatil imani mimman qadara, yang mana maksud daripada matan tersebut, walaupun matan ini merupakan matan fiqh, tetapi Ibnu Ruslan ini mendatangkan dulu kewajipan fardu ain yang wajib kita pelajari mendahului fiqh, di mana beliau mengatakan awwalu wajibun 'alal insan, perkara yang pertama-tamanya wajib atas umat manusia ialah mengenali Allah Subhanahu wa taala bistiqani, dengan yakin. Kenal Allah tu dengan yakin. Wa nutqu bisyahadataini i'tubira, dan seseorang itu nak diiktibarkan, nak dianggap sebagai seorang mukmin, ya, li sihhatil imani mimman qadara, iaitu dengan mengucap dua kalimah syahadah, bermaksud kenal Tuhan dengan yakin, dan keyakinan itu ada di dalam dua kalimah syahadah, ya, yang kita duk mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka ilmu inilah yang dinamakan dengan ilmu aqidah. Yang dikatakan aqidah itu ialah simpulan. Bila dikatakan simpui mati yang tak boleh nak dirungkai lagi, ya, maka kita ada 50 simpulan aqidah, ya, 50 simpulan. Waktu kita sembahyang tadi, bila kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, di dalam mengucap kita tu tersimpul 50 simpulan akidah, ya, yang diajar oleh guru-guru kita. Kita bacalah kitab Ummul Barahim ke, kita bacalah Faridatul Faraid ke, apakah kitab-kitab tauhid kita, semuanya membawa kita kepada 50 simpulan akidah, yang itulah tanda kita kenal Allah.
sehingga dikatakan oleh Ibnu Ruslan, dengan mengucap dua kalimah syahadah itulah diiktibarkan seorang itu sebagai seorang mukmin. Ya. Ketentuan sebagai seorang mukmin. Maka 50 simpulan inilah ada yang dinamakan dengan panggilan nama pengajian kitab sifat 20. Ya. Sebab apa? 20 sifat yang wajib bagi Allah. Ya, kita wajib mengetahui 20 sifat yang wajib bagi Allah. Ada yang menamakan dengan ilmu usuluddin, ya, asal-asal agama, yang mana inilah nak menentukan seorang tu, ya, muslim ataupun tidak, pada dia mestilah sah pada akidah dia. Dan inilah juga merupakan usaha setiap orang nabi dan rasul. Ilmu akidah ni dulu-dulu lagi tuan-tuan, bukan ilmu baru. Ya, baru-baru ni saya ada baca satu di Facebook, dia kata, buat apa kita nak ikut Abu Hasan Asy'ari? Abu Hasan Asy'ari itu datang kemudian. Ya, ikutlah, ya, para nabi, ikutlah rasul. Ya, ikutlah, dia kata, ya, akidah para sahabat. Masya Allah, dia nak lompat pi terus pada para sahabat tu jauh mana nak dibandingkan dengan Imam Abu Hasan Asy'ari yang lahir pada tahun, ya, pada kurun ketiga hijrah. Ya, maksudnya, ya, dia dah masih lagi di penghujung 300 hijrah. Ya, di penghujung 300 hijrah. Nak dibandingkan dengan orang yang bercakap sekarang ni, dia berapa ribu tahun nak pergi jumpa sahabat no. Ya, kira-kiranya Abu Hasan lebih kenal sahabat ke dia lebih kenal sahabat? Ya, kira-kiranya. Sebab itu kita kena faham apabila ulama mengatakan wadi'uhu, bila kita mengaji ilmu-ilmu syarak ni tuan-tuan, didatangkan dulu pengenalan ilmu. Nama ilmu ni ilmu tauhid. Kemuliaan dia ialah semulia-mulia ilmu. Kenapa? Sebab dia ilmu yang membicarakan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang pengenalan Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita kenal kepada Allah. Kemudian, ya, kedudukan dia semulia-mulia ilmu, sehingga ilmu-ilmu lain semuanya menjadi khadam kepada dia. Ulama mengatakan wajib kita tahu tauhid dulu, sebab seluruh ilmu lain tunduk pada ilmu tauhid. Ya, sebab kalau tak kenal Tuhan, ibadah pun tak sah, ya, muamalah pun tidak sah, akhlak kebaikan kita juga tidak diterima. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam surah Furqan tentang orang-orang yang tak kenal Allah, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Di hari akhirat kelak Allah datangkan semua hamba-hamba dia, termasuklah orang-orang baik dalam kalangan orang-orang yang tak beriman. Ya, dia ni tak beriman, dia ni tak kenal Tuhan, tapi dia baik, duk buat kebajikan, tiap-tiap hari Jumaat sedekah sayang. Tu dia, ya, sebab dia ada ladang sayang, hari Jumaat sedekah sayang. Tapi dia bukan orang Islam. Ada tuan-tuan, ada. Ya, di Kuala Kubu ada, sampai hari ni pun ada tuan-tuan. Kalau pergi hari Jumaat memang ada. Ya, satu kedai dia akan letak sayang sebanyak-banyaknya, hari Jumaat dia sedekah. Ya, punya lawak lagi, saya pernah kuliah di Kuala Kubu, dia ni datang jumpa, Ustaz, mak saya baru meninggal, nak minta Ustaz tolong buat tahlil. Tahlil apa? Mak hang, ya, meninggal pun dalam hal keadaan tak beriman ni. Ya, mudah-mudahanlah satu hari dia beriman, tuan-tuan. Ya, mudah-mudahan satu hari dia beriman. Ya, sangat baik. Sedekah pun suka sedekah. Tiap-tiap hari Jumaat tu dia sayang penuh. Ya. Nanti, ya, tak boleh orang-orang yang macam ni kata dulu kat dunia aku dah buat baik banyak dah. Aku dah bina masjid, aku dah apa semua. Ya, no, masjid, ya, Masjid Negeri Pulau Pinang. Ya, Bonsio bagi berapa? 40,000 waktu buat Masjid Negeri Pulau Pinang. Ya.
Oh, dia kata dia pun ada jasa wakaf bina masjid ni. Ya. Ada jasa bongsiu. Ya, 40,000 bina masjid negeri Pulau Pinang tu tuan-tuan. Ya. Sejarah dia ada. Ya. Tu yang ada setengah orang dulu bila dia tahu cerita ni, oi saya tak mau mayang masjid tu. Tu dia. Ya. Baik. Jadi orang yang macam ni nanti di hari akhirat, Allah nak tunjuk adilnya Allah tu. Allah kata apa? Wa qadimna ila ma'amilu min amal, maka kami datangkan seluruh amal-amal kebajikan dia. Ni yang kamu buat macam ni, ni masjid yang kamu buat, ini kebaikan yang kamu buat, ni sedekah Jumaat yang kamu dah buat ni, semua kumpul semua. Ya. Tetapi disebabkan dia tak kenal Tuhan, disebabkan dia syirik pada Allah, faja'alnahu haba'an manthura, tiba-tiba pahala segunung tinggi yang Tuhan tunjuk pada dia tu dijadikan debu yang berterbangan. Ni pentingnya bagaimana menjadi tuntutan ya fardu ain atas tiap-tiap orang daripada kita, tuntutan belajar kenal Allah. Ya. Maka inilah ilmu yang dibawa oleh para nabi. Adapun bila kita mengaji dalam usul ilmu, maka tentang ilmu akidah ni, bila kita ambil pengenalan ilmu akidah, dia ada 10 ciri-ciri pengenalan dia. Maka ada satu tajuk berkenaan dengan wadi'uhu, pengasas ilmu ini. Maka dikatakan Abu Hasan Al-Ash'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Ya, yang hari ini dinamakan dengan akidah Asy'ariyah. Ya. Baik. Maka ada setengah orang bila dia baca saja pengenalan ilmu ni, bila dia tengok orang yang telah wadi'uhu, yang mengasaskan ilmu ni, Abu Hasan Ash'ari, maka dia kata, tengok, ni ilmu rekaan Abu Hasan, bukan ilmu tauhid Nabi Muhammad. Dia pergi kot tu. Ya, dia pergi kona kot tu tuan-tuan. Dia pergi kona kot tu, kita pula tak mengaji, maka akhirnya kita kona sekali. Ya. Tak payah mengaji, dia kata sifat 20 ni, sebab ni ilmu Abu Hasan Ash'ari, bukan ilmu bukan ilmu Nabi Muhammad. Sebenar-benarnya tuan-tuan, nak bagi tahu, semua ilmu-ilmu yang kita duk mengaji ni, dari segi penjenamaan dan perletakan kaedah, diasaskan oleh para ulama. Bila ilmu fiqh diasaskan oleh imam 4 mazhab. Ya. Imam Syafi'i datangkan ke kaedah dan kefahaman macam mana nak berinteraksi dengan nas Al-Quran, nak berinteraksi dengan nas Al-Hadis, As-Sunnah. Maka akhirnya daripada kefahaman itu datanglah kaedah-kaedah dalam mazhab Syafi'i. Bukan Imam Syafi'i piduk reka satu ilmu yang tak ada zaman Nabi. Sebenarnya hukum hakam dah ada zaman Nabi, hadis dah ada zaman Nabi, Quran dah ada zaman Nabi. Cuma macam mana cara nak memahami hadis dan Quran, itulah datang kaedah Imam Malik. Ya, Imam Malik dia punya cara berhujah dia lain macam. Sebab tu Imam Malik kata, aku duduk di Madinah lama tak ada pun orang puasa 6. Ya. Maka dengan sebab itu puasa 6 dalam mazhab Maliki makruh. Saya rasa orang Melayu sesuai sangat dengan mazhab Maliki kalau bab puasa 6. Ya. Sebab kita ni kalau raya sampai sebulan. Ya. Raya sebulan. Ya. Oh, kalau mazhab Maliki makruh puasa 6. Ya. Jadi kalau kena time tak puasa tu, saya tahu ni mazhab Maliki. Ya, sebab apa? Tak puasa 6. Imam Malik punya hujah sebab aku duduk Madinah lama. Aku jumpa semua sahabat Nabi dan tabi'in. Ahli Madinah tak puasa 6. Hadis berkenaan dengan puasa 6 diriwayatkan oleh Iraqiyun, ulama-ulama Iraq. Imam Malik tak pernah jumpa dengan sahabat Nabi yang duduk di Iraq.
Ya. Maka dengan sebab itu kaedah Imam Malik, dia letak kaedah apa yang tak diamalkan oleh ahli Madinah dia tak bawa sebagai amalan. Ya. Mungkin ada hadis tu ditemui oleh orang lain di tempat lain, tapi Imam Malik tak jumpa. Ya. Imam Malik tak jumpa. Maka datang kaedah kefahaman cara dalam mazhab Maliki. Begitulah juga kita katakan ilmu Quran, tajwid. Nabi kita mana ada duk buka kelas nun mati jumpa dengan waw idgham ma'al ghunnah. Tak ada, Nabi tak buka kelas macam tu tuan-tuan. Ya, nun jumpa dengan nun idgham mislain. Tak ada. Mim jumpa dengan mim idgham mutamasilain. Ya, jumpa dengan 15 huruf ni hukum ikhfa, hukum iqlab. Mana ada Nabi kita duk buat kelas macam tu? Tak ada. Yang datang kemudian ni, ulama kemudian ni yang menjenamakan ilmu tu dengan ilmu tajwid. Tapi tajwid tu tak ada ke zaman Nabi? Ada. Tajwid tu dah ada dah zaman Nabi. Sebab itu apabila ada seorang baca Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, kata Abdullah bin Mas'ud, ma hakadha aqra'ani Rasulullah. Bukan macam tu Nabi baca pada aku. Ya. Sebab apa? Ja'akum dia baca pendek. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Maka Abdullah bin Mas'ud kata, ma hakadha aqra'ani Rasulullah. Bukan macam tu Nabi baca pada aku. Maka orang pun tanya, wahai Abdullah, Nabi baca macam mana? Maka dia pun baca, laqad ja'akum bil maddi, dengan panjang. Maksudnya apa? Tajwid tu ada zaman Nabi, tapi nama ya ja'akum tu mat wajib mutasil, nama tu tak ada lagi. Nama tu datang kemudian, diasaskan oleh ulama kemudian. Ni nak bagi faham ni pada yang duduk merapu dekat Facebook tu, yang mengatakan ilmu ni ya bila diasaskan oleh ulama kita boleh tolak. Dia kata kita ambil terus daripada Nabi, ambil terus daripada sahabat. Buat apa kita nak ambil pada ulama? Tuan-tuan, kita bahasa orang kampung kita ni mudahnya macam ni lah. Kita ada getah, kita pi toreh dapat ya, dapat susu ya, susu getah. Kemudian daripada susu getah tu, kalau kita proses nak buat tayar, nak kena pi duk cari dawai pula, nak kena pi duk cari apa lagi sampai dapat sebiji tayar. Tuan-tuan, kalau kita nak buat sendiri macam tu, rasa-rasanya pakai jalan kaki seumur hidup lah. Ya, tak jadilah. Ni ada kelang. Kelang tu tolong proses kat kita. Ya, dia proses dah daripada getah mentah, diproses, diadun jadi sebiji tayar. Kita tinggal nak guna saja. Itulah yang dibuat oleh ulama kita. Ya, fiqh Imam Syafi'i, fiqh Imam Malik, tajwid Imam Syatibi, ya, aqidah Imam Asy'ari. Maksudnya apa? Para ulama ni menyelami seluruh ya bahan mentah yang ditinggalkan oleh Nabi, iaitu Quran dan Sunnah yang merupakan bahan mentah, diadun, diolah sampai jadi sebiji tayar supaya kita langsung boleh guna. Tiba-tiba ada orang-orang hari ni dia nak balik belakang, dia nak guna bahan mentah sendiri, pitoreh sendiri, tadah getah sendiri, proses buat tayar sendiri. Ya, masa lama dah tuan-tuan. Ya, sedangkan kepakaran orang lain dah lebih laju dah. Ya, lebih maju pada kita dah. Maka itulah gambaran kepada kita apabila kita belajar asas-asas ilmu. Bila sebut ilmu tajwid, dia kata pengasasnya imam-imam qurra. Bila kita belajar ilmu fiqh, pengasasnya ialah imam-imam mazhab. Bila kita belajar tauhid, pengasasnya ialah Abu Hasan Asy'ari. Maka maksudnya apa? Inilah tokoh yang telah mengadun keseluruhan kefahaman Quran Sunnah supaya kita dapat faham ilmu itu yang dijenamakan dengan nama tauhid. Bukan maksudnya ilmu ni tak ada zaman Nabi. Ilmu ni dah ada tapi nama belum muncul lagi. Ya, konten tu dah ada dah. Ya, kandungan ilmu tu dah ada dah. Nabi dah ajak semua dah.
dalam Quran bahawa ilmu tauhid ni bukan takat ajaran Nabi Muhammad. Ilmu tauhid ni ajaran para nabi dulu lagi. Nabi Nuh sebut dalam Quran, ya qaumi i'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Wahai kaumku, sembahlah Allah, jangan syirikkan Allah. Nabi Allah Syuaib, ya qaumi i'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Nabi Allah Ayub sama juga, ya qaumi i'budullah. Nabi Yunus, ya qaumi i'budullah wa la tusyriku bihi ahada. Semua nabi-nabi dah menyeru kepada kaumnya untuk menyembah Allah dan jangan mensyirikkan Allah. Bila tak syirikkan Allah maksudnya apa? Tauhidlah. Ya, bila tak syirikkan Allah. Maka Imam Abu Hasan Asy'ari ya menyimpulkan kepada kita 50 simpulan akidah. Ya, 50 simpulan akidah. 20 sifat wajib bagi Allah. Tiap-tiap orang daripada kita kena tahu wujud, qidam, baqa' tu sifat wajib bagi Allah. Ya. Satu lagi, ada seorang dia kata mukhalafatuhu lil hawadis, tak ada dalam mana-mana hadis, mana-mana sunnah pun. Ya. Yang ada dalam Quran, laisa kamislihi syai'. Allah tak sama dengan segala sesuatu. Yang ada dalam Al-Quran, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Dan tidak ada sesuatu pun yang menyamai Allah. Ya. Sekufu dengan Allah, tak ada. Maka mukhalafatuhu lil hawadis ni dia kata istilah Abu Hasan Asy'ari ni bukan ya, ni bukan kita katakan ya, bukan ada dalam Quran, bukan ada dalam hadis. Oh, kalau selapih kita dengar dia tuan-tuan, ya, hanyut habis. Ya, memang kena goreng hangit dengan dia, kita pun pakai ikut dia. Oh, rupa-rupanya salah selama ni duk mengaji sifat 20 ni. Ya, mukhalafatuhu lil hawadis tak ada pun dalam hadis, tak ada pun dalam Quran. Ya. Maka kita kena faham tuan-tuan, ulama zaman Abu Hasan Asy'ari ini, mereka ini juga ya, timbul Imam Abu Hasan Asy'ari ini di zaman manusia mula bercelaru akal pemikiran, diganggu dengan akidah falsafah. Ya, dengan orang-orang falsafah. Maka orang falsafah ni dia bukan cakap bidang pada bahasa kita saja, tapi juga pada ilmu mantik. Ya, ilmu akal. Maka bila masuk pada ilmu akal, contoh saya nak bagi contoh. Ada orang ya, dia buat tuntutan ya, nusyus, sebab dia kata isteri dia berbohong. Ya, sebab dia telefon tanya dia buat apa, isteri kata duk masak nasi. Bohong, masak beras bukan masak nasi. Ya, betul tak tuan-tuan? Dia pergi jumpa qadi, dia kata saya nak tuntut isteri saya nusus sebab dia berbohong dengan saya. Qadi kata bohong apa? Bohong sebab dia kata dia masak nasi. Saya telefon tu sebenarnya dia duk rebus beras. Masak beras lah, bukan masak nasi. Tu dia. Maka ilmu mantik ni dia kata apa? Itu ialah i'tibar makana. Ya, bila seorang tu bercakap, akal kita boleh terima, oh masak nasi, walaupun sebenarnya masak beras, tapi kita tahu hasil dia jadi apa? Jadi nasi. Maka sebab tu sebut masak nasi. Ya, basuh berak ke berak basuh? Kita duk sebut basuh berak. Kalau macam tu bila nak cuci dia kata sebab ya, basuh berak. Bila nak cuci? Ya. Patutnya berak basuh. Cucilah. Ya. Ya. Itu bercakap dia panggil i'tibar. Ya. I'tibar apa? Ya. I'tibar makan. Ya, makana. Tadi masak nasi itu i'tibar ma sayakun. Ya, mengambil kira apa yang akan jadi.
Basuh berak tu i'tibar makana, basuh benda yang dia dah berak. Ya. Makana, bukan basuh baru berak pula. Ya. Maka itu semua tuan-tuan pemikiran orang bahasa. Dia duk fikir macam tu. Ya. Orang Arab lebih-lebih lagi dalam pemikiran dia tu. Orang Arab ni. Ya. Maka dengan sebab itu contohnya bila kita sebut alam, alam tu apa? Pada akal orang Arab, alam itu ialah kullu mawjud fil kharij. Tiap-tiap benda yang wujud di luar. Luar apa? Luar akal ni, hak kita nampak. Semua benda wujud yang kita nampak itu nama alam. Ya, bagi hukum akal, nama dia alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Alam tu apa? Alam benda yang wujud kita nampak. Ya, itu alam. Tapi yang ada dalam akal kita, khayalan kita, itu dia panggil benda wujud dalam zihin. Ya, saya sebut lembu sekarang. Tuan-tuan langsung nampak lembu dengan tanduk dengan apa sekali. Ya. Ada ke lembu kat sini? Tak ada. Maka itu dia panggil maujud fi zihin. Benda tu wujud ada dalam otak kita ni. Ya, ada dalam otak kita. Maka kalau kita kata Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyamai segala sesuatu, ya, tidak menyamai alam, bagi akal orang Arab, alam tu benda hak nampak saja, bukan hak ada dalam otak. Maka khayalan dia boleh khayal lah, Tuhan tu ada kaki, Tuhan tu duduk bersila, Tuhan turun naik, Tuhan berlari. Dia boleh, ya, dalam akal ni dia boleh duk bayang macam tu. Sedangkan dalam hadis Nabi kita kata apa? Dalam hadis Nabi kita kata, mahma tasawwarta fallah fi zihnika fallahu khilafu zalik. Selama mana engkau boleh bayangkan dalam pemikiran kamu, dalam khayalanmu, selama mana terbayang dalam khayalan, maka Allah bersalahan dengan apa yang kau khayalkan. Ya, Allah bersalahan dengan apa yang kau khayalkan. Tak boleh nak khayal. Ya, walaupun ayat Quran ada sebut berkenaan dengan wajah, ayat Quran sebut tentang istiwa, ayat Quran sebut tentang yad, tak boleh kita nak khayalkan yad tu tangan macam kita, wajah tu macam kita. Tidak, sebab itu bahasa apa? Itu bahasa yang Allah guna sebagai bahasa majaz, bukan bahasa, ya, bukan bahasa yang kita katakan muhkam, ya, yang jelas, yang tak perlu ditakwilkan. Itu bahasa majaz. Sama juga sebenarnya kita hari-hari duk bercakap pun ada bahasa majaz, tapi kita boleh terima. Kepala air, bila masa air dah kepala, tapi kita boleh terima aja. Banjir di Yan hari itu sebab apa? Ya, akibat kepala air. Ya, tak ada pun orang duk kata pemberita bohong, sungguh mana ada air, ada kepala, ada rambut, ada muka, mana ada. Ya, kepala jalan. Kita duk cakap ni, mana nu kepala jalan tu? Ya, kepala batas pun ada nama, tuan-tuan. Ya, kepala batas. Ya, jadi semua tu adalah bahasa majaz. Maka dalam Quran juga ada bahasa tu. Baik. Maka dengan sebab itulah dinamakan mukhalafatuhu lil hawadis. Allah menyamai segala yang Allah menyalahi segala yang baharu. Sebab apa? Bila sebut hawadis, dalam pemikiran orang Arab, hawadis tu ialah benda yang nampak dan benda yang ada dalam kepala ni, dalam zihin ni, ya, dalam khayalan ni, termasuk sekali. Tapi kalau kata mukhalafatuhu lil alam, maka tak termasuk yang ada dalam akal. Ya, itu contoh, tuan-tuan, macam mana para alim ulama ini sangat-sangat berhati-hati dan bersungguh dalam nak memahamkan umat
untuk kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah, lawan kepada sifat wajib. Ya. Kemudian 1 sifat harus bagi Allah. Maka semuanya dah jadi 41. Ya, 41. Kemudian 4 sifat wajib bagi Rasul, 4 sifat mustahil bagi Rasul, dah 8. Campur 1 lagi, 1 sifat harus bagi Rasul, 9. Maka 41 campur dengan 9, 50. Itulah simpulan akidah kita. Ya. Yang mana kata para ulama, bila kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita tahu makna Allah dan kita tahu makna Muhammad. Ya, dengan sifat-sifatnya tadi. Kita kenal Allah pada sifat wajibnya, sifat mustahilnya dan sifat harusnya, dan begitulah juga kita kenal Nabi Muhammad pada sifat wajib bagi baginda, sifat harus bagi baginda dan sifat mustahil bagi baginda. Maka keseluruhannya jadi 50 ya sifat. Maka tak ada masalah kalau orang kata tak payah mengajilah sifat 20, tak apa, kami mengaji sifat 50. Ya. Oh itu zikir, kata kami mengaji sifat 50. Ya. Ada dulu satu tempat tuan-tuan, ya, kita nak mengajak sifat 20, dia awal-awal lagi, dia kata apa? Ustaz nak ngajak apa pun boleh, sifat 20 aja kami tak mau. Ya. Okey, tak apa. Ya. Saya pesan pada kawan yang nak mengajak di situ, entah jangan sebut langsung sifat 20. Entah pergi mengajak tempat tu, beritahu sifat-sifat Allah yang ada dalam Quran dan Sunnah. Oh, bila sebut Quran Sunnah dia semangat. Ya, semangat nak mengaji sebab Quran Sunnah ni. Ya. Mengaji dah 5-6 tahun dah mengaji, akrab dah dengan ustaz, rapat dah dengan ustaz, ilmu yang ustaz ajak pun dia dah boleh terima dah. Baru ustaz cakap, sebenarnya tuan-tuan yang kita nak mengaji ni sifat 20 lah. Tapi dulu-dulu ni kalau saya sebut sifat 20, tuan-tuan tak mau. Ya. Tuan-tuan tak mau. Tapi hak kita duk mengaji ni, semua hak duk mengajak selama ni hak duk baca ayat Quran sebut sifat wujud, baca ayat Quran sebut sifat qidam, baca ayat Quran sebut laisa kamitslihi syai'. Semua ni sifat-sifat Allah yang dibincangkan dalam ilmu sifat 20. Tapi waktu tu pengurusi tak nak. Ya, pengurusi mungkin pencen dah pergi ke lain dah apa. Ya, dah 5 tahun dah. Ya. Jadi ada tempat-tempat yang macam tu. Jadi ustaz-ustaz ni dia kena bijak dalam nak menyampaikan tuan-tuan. Ya. Dia tak mau sifat 20, tak apa, ajak sifat 50. Banyak sikit. Ya. Ataupun sebut aja sifat-sifat Allah daripada Quran dan Sunnah. Oh, sebut Quran Sunnah, seruan kembali pada Quran Sunnah. Ya. Ni yang kita nak ni, ustaz-ustaz semua seruan kembali pada Quran Sunnah, bukan kembali pada para ulama. Masya-Allah. Ya, dia tak tahu kata dia tu dengan ulama jauh mana dah. Ya. Dengan sahabat pun jauh, dengan Nabi Muhammad jauh lagi. Ya. Maka dengan sebab itu bila ya ada yang mengatakan tak perlu mengaji tauhid sebab ia diasaskan oleh Abu Hasan, kita kata ini merupakan kata-kata yang sangat ganjil dan aneh daripada orang-orang yang ada title zaman kita ni. Ya, sebab apa? Sebab sebenarnya kandungan ilmu yang dibawa oleh Imam Abu Hasan tu sama aja, ada dalam Quran, ada dalam hadis. Sama macam saya bagi gambaran tadi, ilmu tajwid Nabi mana pernah duk ajak kita idgham mislain, idgham mutamasilain, ya, tanwin ke apa ke, tak pernah ada. Tak ada satu hadis pun ya yang sebut kalau nun jumpa dengan ni hukum dia idgham. Tak ada dalam hadis. Ya, tak ada dalam hadis. Ya, tetapi ilmu tu datang kemudian, bukan ilmu tu tak ada, nama dia tu datang kemudian. Bacaannya dah ada zaman Nabi, maksudnya konten ilmu dah ada, hanya penjenamaan saja. Sama juga tafsir, ya, zaman Rasulullah orang tak faham apa-apa ayat, orang langsung tanya aja, ya, hafizu ala salawati was salatil wusta. Sayyidah Aisyah tanya, ya Rasulullah, salatul wusta tu apa?
Jagalah semua sembahyang dan sembahyang wusta. Khusus Allah sebut sembahyang wusta. Sayyidah Aisyah tanya, solat wusta tu apa? Nabi kata salatul asri. Maka Sayyidah Aisyah pun tulis dalam mushaf dia salatul asri. Mai orang kemudian dia tengok ada dalam mushaf Aisyah salatul asri, dia pergi baca hafizu ala salawati was salatil wusta salatil asri. Tu dia tuan-tuan. Itu baru zaman tabi'in. Baru zaman tabi'in. Ya, dah tersalah dah. Sedangkan yang Aisyah tanya tu bukan Quran. Lafaz salatul asri tu bukan Quran. Ya. Ada pergi baca tuan-tuan, sehingga tersenarai dalam qiraat syadzah, bacaan yang diragui, yang tak boleh baca dalam sembahyang. Ya. Salah satunya ayat yang kita sebut tadi. Sebab apa? Dalam 6 mushaf yang Sayyidina Osman tulis, hantar ke daerah-daerah, tidak ada perkataan salatul asri, hanya ada salatul wusta. Dan Quran Sayyidina Osman itu adalah majma', ya, yang diijma'kan oleh 20,000 orang sahabat. Maksudnya Aisyah pun hidup zaman tu, Sayyidah Aisyah pun hidup lagi. Tak ada pun Sayyidah Aisyah kata Osman, jangan melampau sangat. Ni salatul asri ni ada ni, Quran aku ada ni, aku salin. Ya. Aisyah tak kata macam tu. Ya. Maka ia menunjukkan bahawa ijma' sahabat, 20,000 orang sahabat mengatakan Quran yang ditulis oleh Sayyidina Osman itulah Quran yang Nabi baca pada kami. Maka tuan-tuan tengok, tak jauh mana pun zaman tabi'in aja boleh gelong. Ya. Kalau tak ambil daripada sumber yang sebenar. Sejauh mana kita zaman ni, ya, nak pi duk olah balik Quran sunnah, nak ikut faham kita, sedangkan bahan, ya, yang dah lengkap tersedia, ulama sediakan, tak nak ambil, nak pi duk olah balik bahan mentah macam saya cerita tadi. Dialah yang menoreh, dialah yang tahan susu, dialah yang pi duk cari, ya, bahan lain nak buat tayar, sedangkan tayar dah ada dah. Ya, boleh ambil terus saja. Itulah gambaran orang-orang tertentu di zaman ni, ya, yang cuba menjauhkan umat manusia daripada kefahaman yang sebenar yang dibawa oleh para alim ulama kita. Jadi kita ni sebagai seorang mukmin wajib kita kenal Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya ada dalam simpulan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, iaitu 50 simpulan akidah. Ya, satu-satu saya tak boleh nak ceritalah, tuan-tuan kena pergi cari tok guru lain, belajar sungguh, ya, surau panggil guru-guru yang boleh mengajar akidah ni, ya, cari orang yang boleh mengajar cara mudah, ya, cara mudah. Kadang-kadang, ya, pengajaran akidah ni jadi pengajaran yang menakutkan. Disebabkan apa? Tak faham ustaz. Kita dah panggil dah 4 kali mengajar tak faham apa. Ya. Tengok makmum ni duk, ya, duk mata merah. Ya, cuba nak faham tak faham juga. Ya, kalau macam tu cari hal lain. Ya, cari hal lain. Ya, cari hal lain hak guna bahasa mudah, hak guna kita katakan pendekatan yang mudah. Ya. Maka ada lagi satu ilmu sekarang ni yang duk dibawa juga, ialah ilmu, ya, tauhid 3. Ya, tak payah duk mengaji lah sifat 20, payah kata dia ngaji tauhid 3. Ya, apa dia? Ilahiyah, rububiyah dan juga asma wa sifat. Ya, ilmu tauhid ni mudah aja kata dia. Ya, ilahiyah, ketuhanan, rububiyah, ya, dan juga asma wa sifat, sifat dan nama-nama Allah. Tuan-tuan, ilmu ni ulama kata apa? Dia datang sekitar 600 tahun hijrah. Ni ada orang bawa ilmu ni. Tapi ilmu ni lengkap tak? Sebab apa? Dia bincang tentang Tuhan aja. Nabi Muhammad dia tak bincang. Ilahiyah, hak Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang disembah.
rububiyah, ketuhanan Allah Ta'ala, asma' wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah yang disebut dalam Quran dan hadis. Kat mana cerita Nabi Muhammad? Apakah boleh kita ambil asyhadu an la ilaha illallah saja, Muhammad Rasulullah tak payah? Tak boleh. Kena ambil kedua-dua. Maka dengan sebab tu jangan bawa ilmu Tauhid 3 ni ke tempat kita. Sebab apa? Ilmu ni hanya cerita pasal Tuhan, tak cerita Nabi Muhammad. Sedangkan ya, bila kita beriman dengan Allah, kita beriman dengan Nabi Muhammad, semua rukun iman tu semua ada pada Nabi Muhammad. Ya, percaya pada kitab sebab apa? Sebab percaya pada Nabi Muhammad. Barulah kita percaya pada kitab. Percaya pada malaikat sebab apa? Sebab percaya pada Nabi Muhammad. Baru datang percaya pada malaikat. Sebab Nabi Muhammad yang cerita malaikat pada kita. Ya, percaya pada qada dan qadar sebab apa? Sebab percaya juga pada Nabi Muhammad. Percayanya ada kiamat sebab apa? Sebab percaya ada Nabi Muhammad. Maka dengan sebab itu Sayyidina Abdullah bin Umar, beliau mengatakan kunna, kami dulu. Bila dia sebut kami dulu tu maksudnya apa? Sahabat lah. Ya, kunna nata'allamul iman, kami dulu belajar iman qabla an nata'allamal Quran, sebelum kami belajar Quran. Kami belajar percaya Nabi dulu, barulah kami belajar Quran. Ya, selama mana orang itu tak percaya pada Nabi Muhammad, ya, Abu Lahab, Abu Jahal, sebab dia tak percaya pada Nabi Muhammad, maka dia menolak semua kepercayaan yang lain. Hatta kepercayaan pada Tuhan yang Esa dia tolak, kepercayaan pada hari kiamat pun dia tolak. Ya, dia boleh pula pergi ambil tulang bawa pada Nabi, ya, kemudian dia pecahkan tulang tu macam tu, ya. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil 'idham wa hiya rabim. Ya, dia buat satu perumpamaan kata Allah, sedangkan dia lupa akan ciptaan diri dia sendiri. Dia pergi ambil tulang, dia bawa pada Nabi, dia pecah-pecahkan, kemudian dia buat macam ni. Ya, diterbangkan angin. Dia kata, ya Muhammad, ayuhyillahu hadha, bolehkah Allah hidupkan semula yang ni? Ba'dama aram, sesudah ia hancur berderai, berterbangan. Ya, itu Ubay bin Khalaf. Ya, orang tu nama dia Ubay bin Khalaf, yang Nabi kata Fir'aun. Ya, Fir'aun umat ni. Dia datang pada Nabi, dia buat macam tu. Sebab apa ni? Sebab tak percaya Nabi. Sebab tu tak percaya pada hari akhirat, tak percaya pada kebangkitan semula. Bolehkah ni Tuhan hidupkan semula ni tulang ni yang kamu piduk cerita pada kami tu? Ya, sesudah ia berterbangan bagaikan abu yang berterbangan. Maka pada ketika itu Nabi kita katakan, na'am, ya, sayuhyillahu hadha, Allah akan hidupkan tulang ni. Summa yumituka, Allah juga yang akan matikan kamu, wahai Ubay bin Khalaf. Summa yuhyika, Allah juga yang akan hidupkan semula kamu. Summa yudkhiluka jahannam, Allah yang akan masukkan kamu neraka jahannam. Sebab tu Ubay bin Khalaf ni tuan-tuan, tak ada peluang syurga dia. Ya, engkar sangat dengan Nabi, cabar sangat kerana dia tak percaya, sampai dia cabar depan-depan macam tu. Maka Nabi kata, ya, Allah akan hidupkan tulang tu. Allah yang sama juga akan matikan kamu. Allah juga yang akan hidupkan semula kamu. Dan kamu kena ingat, Allah juga yang akan masukkan kamu dalam neraka jahannam. Tu dia tuan-tuan. Maka mula dengan apa? Percaya Nabi dulu, baru boleh dapat kepercayaan yang lain semua. Sebab itu ulama kata rukun iman itu ada 6. Rukun iman ni ada 6. Tapi pintu kepada rukun iman ialah beriman kepada Nabi Muhammad,
Selama tak beriman dengan Nabi Muhammad, Allah pun kita tak kenal dengan pengenalan yang sebenar. Ya, maka semua tu ada di dalam ilmu akidah kita. Jadi mantapkanlah kefahaman akidah ni. Sebab apa? Sebab ia penjamin untuk kita selamat dunia, selamat akhirat. Abdullah bin Umar bila tengok kecenderungan manusia di zaman dia, orang banyak hantar anak-anak pergi mengaji Quran, ya, tapi tak ambil berat ilmu tauhid, ya, tak ambil berat ilmu iman ni. Oh, kalau anak tak boleh baca Quran rasa aib sangat, ya. Tapi kalau anak tak reti, tak kenal Tuhan, tak apa, ya, tak ada apa, ya. Zaman kita ni lebih-lebih lagi lah tuan-tuan, ya. Anak tak boleh matematik, tak boleh baca, itu aib sangat, ya. Tapi kalau tak boleh fardu ain ni tak apa, ya. Tu ya zaman kita ni. Maka Abdullah bin Umar bila dia tengok gejala umat zaman tu dah jadi dah, orang duk pulun tumpu pada Quran ni, ya, tapi tak tumpu pada yang wajib dia tahu, kenal Tuhan. Maka dia kata, bukan macam ni kami dulu. Kami belajar iman dulu. Kami belajar iman. Dah beriman baru kami baca Quran. Baru kami belajar Quran. Maksudnya apa? Sebab ilmu keimanan ni lah ilmu yang paling utama, kerana ia kepala kepada semua ilmu yang lain. Rosak ilmu ni, amalan kita setimbun gunung pun nanti akan jadi debu dan habuk berterbangan. Jadi mudah-mudahan ini sebagai ceramah motivasi semangat aja tuan-tuan. Ya, mengaji betul tuan-tuan kena buka kitab. Ya, ngaji betul kena buka kitab. Jadi ya, mudah-mudahanlah ia jadi satu, kita katakan pencetus untuk kita dan juga pencerah kepada kita. Sebab apabila kita mengaji tauhid 3, dia tak sempurna. Sebab dia hanya bincang tentang ilahiyah, tentang Allah, tapi dia langsung tak bincang tentang Nabi Muhammad. Muhammad Rasulullah tak ada dalam silibus dia. Ya, itu yang menyebabkan jadi celaru habis tuan-tuan. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.